Nak cerita bodoh tak bodoh ni tuan-tuan. Saya nak cerita bodoh tak bodoh lah kan. Saya nak cerita bodoh tak bodoh. Tuan, cerita pasal ni lah kejap Ni cerita bodoh tak bodoh lah ya. Saya tertarik dengan Tuan Ibrahim Tuan Man sebab tadi dia orang ada muktamar kan. Okey. Alamak. Okey. Tanda kiamat. 18 kerusi jadi kerajaan, banyak kerusi jadi pembangkang. Tanda kiamat tuan-tuan. Aduh, ya Tuan Ibrahim. Tanda kiamat lama. Bila PAS je tanda kiamat Tuan Ibrahim, Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man mengimbau sejarah panjang perjuangan parti ini sebelum mengecap kemenangan dalam beberapa tahun ini. Kemenangan okey, kat mana dia menang saya pun tak tahu. Antaranya dia memberitahu muktamar pernah diadakan di sebuah banglo di Johor dengan pemimpinnya hadir bersila. Tuan Ibrahim berkata, demikian kita menyampaikan ucapan perasmian muktamar pemuda ke-64. Sementara itu Tuan Ibrahim juga sempat berseluruh mengenai kedudukan PAS dalam politik negara. Kan? Hari ini kita mencapai kemenangan walaupun tidak menerajui negara. Waktu kita ada 18 kerusi, kita jadi kerajaan. Waktu kita berada di kerusi yang besar, kita jadi pembangkang. Ini antara tanda-tanda hampir kiamat. Kiasnya sambil tersenyum. Patut waktu kita banyak kerusi, kita duduk dalam kerajaan. Tuan-tuan Ibrahim Tuan Man, itu bukan tanda kiamat. Itu tanda bodoh namanya. Itu bukan tanda kiamat. Itu tanda bodoh namanya. Dia kata, kita sekarang ini, patutnya waktu kita banyak kerusi, kita duduk dalam kerajaan. Kat mana yang banyak kerusi PAS ni? Kat mana yang banyak kerusi PAS? Dan yang tak nak duduk dalam kerajaan tu kamu. Kamu di-offer bersama dengan Pakatan Harapan dahulu untuk duduk di dalam kerajaan sekarang ini. Kamu yang menolak. Malah sekarang ini Taqiyuddin mengatakan, Taqiyuddin sendiri kata, PAS tak terima sertai kerajaan, kata Taqiyuddin. PAS tak terima tawaran sertai kerajaan. PAS tidak menerima sebarang tawaran untuk menyari kerajaan pimpinan Perdana Menteri, kata Susah Agung Taqiyuddin. Tawaran itu terbuka kepada Time Magazine, tetapi ia belum terima apa-apa tawaran, katanya. Nah, saya nak cerita pada itu lain kali baca dulu Time Magazine tu. Anwar Ibrahim kata, dia pernah tawarkan dan terbuka kalau sekiranya PAS nak masuk. Itu jawapan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bukan dia kata baru nak tawar, bukan. Dah pernah tawarkan pun. Bila? 2 peristiwa. Satu, masa yang di Pertuan Agong tu lah. Masa yang di Pertuan Agong tawarkan membentuk kerajaan perpaduan, PAS Perikatan Nasional Bersatu tolak. Kan masa tu ingat tak yang Haji Hadi kata, cukup jumlah. Masa tu lah. Yang kedua, apabila ada wakil PAS sendiri datang berjumpa dengan UMNO. Untuk berbincang. Wakil UMNO lah, bukan UMNO. Wakil UMNO berbincang. Tawaran itu sudah ada. Jangan Taqiyuddin kata dia tak tahu. Kan? Walaupun dia tidak terlibat secara direct, jangan dia kata tidak tahu. Tawaran itu pernah di-extendkan kepada PAS. Tetapi PAS kata tak nak. Tak, of course lah. Depan perwakilan, bila cerita tu dah pecah, dia katalah tak tahu, tak ada dan sebagainya. Of course. Dan ini membawa saya kepada kenapa pembangkang tak kompeten, tuan-tuan. Saya bagi contoh, tuan-tuan, kenapa pembangkang tak kompeten. Okey. Ahli Parlimen PN daripada PAS bidas keputusan Putrajaya jadikan electric vehicle EV kenderaan rasmi. Kuala Lumpur, seorang ahli Parlimen pembangkang daripada PAS membidas keputusan kerajaan menggunakan kenderaan elektrik sebagai kenderaan rasmi ketika ekonomi negara tidak menentu. Dalam keadaan ekonomi tak menentu, kerajaan boleh umum pula beli EV, sedangkan rakyat hanya dapat bantuan BTR. Walhal Velfire sedia ada berusia setahun lebih, kata Abdul Latif, PN Kuala Krai dalam perbahasan. Now, saya nak cerita pada tu. Yang memutuskan untuk beli EV ni bukan kerajaan ini. Saya ulang balik. Yang memutuskan untuk beli electric vehicle ini bukan kerajaan ini. Kerajaan ini melaksanakan saja berdasarkan pelan yang sudah dikaji oleh siapa, tuan-tuan? Oleh Tuan Ibrahim Tuan Man pada tahun 2020. Tuan Ibrahim Tuan Man yang kata. Okey. Saya bawa. Ini berita tahun 2020. Dokumen pelan kenderaan elektrik bakal dimuktamadkan. Adakah pada masa ini ekonomi negara sudah pulih? Putrajaya, ini tarikh bila, tuan-tuan? Kita tengok tarikh ini
2021. Sorry, minta maaf. Salah tadi. 2021. Kementerian Alam Sekitar dan Air ataupun KASA sedang memuktamadkan dokumen pelan kenderaan elektrik yang dijangka dapat disiapkan dalam tempoh suku tahun pertama. Menterinya Tuan Ibrahim berkata, pelan tersebut bakal meliputi semua jenis motosikal kenderaan bersedan, taksi dan kenderaan berat seluruh negara. Okey. So daripada kenderaan ini, inisiatif antara 10 strategi untuk usaha pengurangan pelepasan gas rumah hijau untuk sektor pengangkutan dan galakan mobiliti aktif. Ia antara laporan kemas Dui Tahunan ketiga Malaysia untuk Konvensyen Kerangka Perubahan Iklim Bersatu UNFCCC dan pengukuhan takbir urus negara. Laporan itulah dibentangkan dan akhirnya berdasarkan kepada laporan ini pada tahun 2022, Kerajaan Perikatan Nasional di bawah Tuan Ibrahim Tuan Man yang juga adalah Menteri KASA pada waktu itu telah memutuskan apa tuan-tuan? Telah memutuskan untuk membeli kereta electrical vehicle bermula tahun hadapan. Kita dengar. Mulai tahun depan kita semua procurement kerajaan akan bergerak ke arah kereta elektrik. Mulai tahun depan lah. Lepas PRU lah. Berapa kos dia tu sih? Dia tak ada secara detail ni saya tak sebab sekarang ni oleh kerana dia tak banyak lagi, kosnya agak tinggi. Tetapi bila pengguna tu lebih ramai, kos kereta nak akan murah. Isu kita ialah charging station. Okey. Menjelang tahun depan ni semua kenderaan resmi kerajaan akan tukar kepada kenderaan listrik EV. Mulai tahun depan, tahun ni lah. Ini tahun 2022. Pengumuman tu masa dia jadi Menteri KASA Alam Sekitar. Tuan Ibrahim Tuan Man umumkan tahun hadapan akan tukar kepada EV. So berdasarkan pelan tersebut, kerajaan sekarang follow pelan tersebut. Kenapa tak boleh cancel is? Procurement dah lalu, dah diluluskan, dah jalan. Dan berdasarkan pelan tersebut, itu adalah salah satu cara kerajaan, ialah kerajaan nak galakkan EV, kerajaan setujulah. Tapi poinnya adalah tuan-tuan, yang setuju dengan yang mencadangkan, yang membentangkan, yang meluluskan itu adalah kerajaan sebelum ini. Itu Tuan Ibrahim Tuan Man tadi. Itu yang pertama. Kan? Yang kedua, dia kata, oh sekarang ini keadaan ekonomi tidak menentu. Masa tahun 2021, masa dia dibentangkan, masa tu ekonomi menentu ke? Masa tu ekonomi menentu ke? Kan? Dah kena pelangkung kepala sendiri. Tu saya kata tadi tuan-tuan. Bukannya tanda kiamat. Tu tanda bodoh namanya. Itu bukan tanda kiamat. Tu tanda bodoh namanya. Aduh, yai. Sedih tuan-tuan. Entahlah. PAS salahkan bersatu. Tuan Ibrahim terkejut PAS tak tawan Selangor pada PRN. Kegagalan Perikatan Nasional menawan Selangor pada pilihan raya negeri Ogos lalu mengejutkan PAS. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim berkata, ini kerana sasaran awal pihaknya adalah PN akan dapat menawan Selangor, sekaligus memerintah negeri termaju di Malaysia itu. Kita pun terkejut sebab kenapa kita tak boleh merintah Selangor? Sasaran awal memang kita akan memerintah Selangor, Pahang dan Perak. Sebenarnya dalam strategi kita mampu tawan 3 negeri ini, katanya. Ahli Parlimen Kubang Kedah itu berkata demikian, mengulas penganjuran muktamar di Shah Alam yang dilihat sebagai fokus utama PN untuk menawan Selangor. Mengulas lanjut, Tuan Ibrahim berkata, penganjuran muktamar di Selangor adalah sebagai penghargaan atas pencapaian PN di Selangor pada PRN lalu. Muktamar pada kali ini kita buat di Selangor kerana penghargaan kita kepada Selangor telah mencapai pencapaian cemerlang, baru-baru ini menyumbang 11 kerusi. Keduanya, kebetulan kita sedang bersidang di Parlimen dan muktamar kali ini muktamar pemilihan parti. Biasanya, kita buat keputusan pemilihan ini diadakan di negeri yang bebas lah. Biasa sama ada di Selangor ataupun wilayah. Dan saya rasa itu akan menambahkan semangat khususnya ahli-ahli. Pada PRN yang berlangsung Ogos lalu, PN menguasai 22 kerusi. Kan? PH dan BN memenangi 34 kerusi dan kekal mentadbir Selangor. Walaupun tewas, PN menunjukkan peningkatan ketara di kawasan utara Selangor dan berjaya menafikan penguasaan 2/3. Baik. Pertama sekali, kenapa mula-mula PAS rasa terkejut? Tuan-tuan kena faham. Kelantan, Terengganu, Kedah diserahkan kepada PAS untuk ambil alih negeri tersebut, nak kekalkan. Sementara Negeri Sembilan, Penang dan juga Selangor diserahkan kepada Bersatu. Of course, kerjasama dengan PAS tetapi Bersatu. Malah Bersatu dah namakan bakal calon menteri besar kalau menang di Selangor. Dah namakan
So bersatu yang sepatutnya lead the pack untuk memenangi. Tapi sebaliknya mereka hanya berjaya menang 22. Dia kata saya terkejut. Dia bukan masalah terkejut tuan-tuan. Terkejut yang pertama kerana dana yang sudah diserahkan, dia diletakkan, yang sudah di spend di Selangor itu jumlah yang banyak. Saya ada beberapa data yang saya dapat. Satu video untuk iklan di Facebook saja, mereka spend puluhan ribu untuk satu video. Satu video puluhan ribu dia spend untuk iklan satu video. Sedangkan dia ada banyak video di Selangor sahaja. Sebab itu tak terkejut kalau dia spend untuk iklan juta. Dan kita tahu dia telah melantik company yang memang apa orang kata specialize dalam social media untuk nak uruskan benda ini. But fine. Dan yang kena take over benda itu adalah Bersatu. Isunya sekarang ini, mereka PAS sendiri menyalahkan Bersatu kerana gagal untuk menawan negeri Selangor. Dana dah dikeluarkan, jentera dah digerakkan, tapi mereka tak berjaya. Diorang tak berjaya nak pergi ambil. Dan menang pun, banyak bilangan kerusi yang menang dalam kadar yang sedikit. Maksudnya tak jauh beza. Walaupun spend so much, tetapi mereka tak berjaya nak mengambil negeri Selangor berbanding dengan Pakatan Harapan di negeri Selangor, tuan-tuan. Saya tahulah, saya ni penerangan. Kami tahulah berapa banyak kami spend. Tak melibatkan juta lah kita kata kepada iklan. Iklan, iyalah mungkin ada yang lain-lain dan sebagainya, itu mungkin dana bendera, baju semua mungkin ambil juta. Tetapi kepada iklan tak bawa juta lah. Saya tahulah, saya dalam penerangan. Dia berbeza dengan apa yang dah dispend oleh Perikatan Nasional. That's why dia terkejut. Dan sekarang ini mereka membawa poin saya awal tadi, hilang keyakinan kepada Bersatu, terutama dalam isu perkara yang menyentuh nak menang in the next election. And that is why it is important untuk kita faham, dia nak buat dekat Selangor ni, dia nak kena nampak, dia kena uruskan dengan strategi baru. Kan? Kena uruskan dengan strategi baru. Okay. Habis kan?